Tiada bantuan tiba di utara Gaza sejak 23 Januari lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Risiko berlakunya krisis kebuluran di utara Gaza semakin meningkat. Tiada mana-mana kumpulan misi kemanusiaan diberikan akses untuk mengagihkan bantuan ke wilayah itu sejak 23 Januari lalu. Timbalan Pengarah Eksekutif Program Makanan Sedunia WFP Carl Schau memberi amaran krisis itu kian meruncing jika tiada sebarang tindakan diambil. Kebimbangan yang sama juga disuarakan Pengarah Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA, Ramesh Rajasingham. Deputy Director General. And here we are at the end of February with at least 576,000 people in Gaza, 1/4 of the population, one step away from famine, with 1 in 6 children under 2 years of age in northern Gaza suffering from acute malnutrition and wasting. And practically the entire population of Gaza left to rely on woefully inadequate humanitarian food assistance to survive. Jurucakap Sesar Agung PBB Stefan Dujarric pula memberitahu bantuan telah tersedia menunggu di sempadan dan mampu menampung bekalan makanan sehingga 2.2 juta orang di seluruh Gaza. Hampir 1,000 trak yang membawa 15,000 tan metrik makanan yang berada di Mesir juga bersedia untuk digerakkan. Meskipun berdepan pelbagai cabaran, petugas kesihatan di Gaza bertekad untuk terus berjuang menyelamatkan nyawa penduduk Gaza. Salah seorang pegawai perubatan di Hospital Indonesia di Rafah, Ahmad Moghrabi, mendedahkan bekalan elektrik dan air bersih terputus penuhnya di fasiliti kesihatan itu. Hospital berkenaan mendapat bekalan elektrik menerusi mesin penjana tenaga. Kekangan lain termasuk sukar memperoleh bekalan perubatan. Situasi berkenaan bagaimanapun bukan halangan kepada mereka untuk melaksana tanggungjawab. Semua kaki tangan tetap berusaha memberi perkhidmatan kesihatan dan perubatan kepada penduduk terjejas. Sejak pertempuran tercetus 7 Oktober lalu, sekurang-kurangnya 29,954 penduduk Palestin terkorban. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 91 orang lagi terbunuh dalam serangan bom Israel dalam tempoh 24 jam lalu. Sementara itu, Raja Jordan Raja Abdullah menyertai misi penghantaran bantuan ke Gaza melalui udara. Bantuan dalam bentuk bungkusan dilepaskan dari pesawat khas Tentera Udara Jordan. Ia tertumpu di lokasi yang menjadi tempat pelindungan penduduk termasuk sekitar pantai. Mereka berada di kawasan berkenaan kerana kediaman peribadi musnah diserang tentera Zionis. Jordan bersama-sama Perancis mula menghantar bantuan ke Gaza melalui udara sejak Isnin lepas. PBB dan penyumbang dari barat menjadikan Jordan sebagai hub serantau bagi penghantaran bantuan ke Gaza. Bantuan yang memasuki Gaza dari Mesir turun mendadak dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Raja Abdullah bertitah bantuan kemanusiaan mesti dilipat gandakan bagi mengelak krisis kebuluran yang kini menjejaskan lebih 2 juta penduduk menjadi semakin buruk. Pemberontak Houthi di Yaman menegaskan mereka hanya boleh mempertimbangkan semula serangan peluru berpandu dan dron ke atas kapal antarabangsa di Laut Merah jika Israel menamatkan pencerobohan di semenanjung Gaza. Keadaan itu akan dinilai semula jika pengepungan Gaza berakhir dan bantuan kemanusiaan bebas masuk. Risiko perkapalan meningkat berikutan serangan berulang Houthi di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab sejak November sebagai tindakan solidariti dengan rakyat Palestin yang menentang Israel dalam Perang Gaza. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Arsenio Dominguez dalam mesyuaratnya menggesa tindakan kolektif untuk memperkukuh keselamatan mereka di lautan itu.
Amerika Syarikat dan Sekutu Utama Eropah menegaskan mereka tidak bercadang menghantar tenteranya ke Ukraine. Tindakan itu menimbulkan kemarahan Rusia. Kremlin memberi amaran langkah sedemikian akan membawa kepada konflik secara langsung antara Rusia dan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Terdahulu pada Isnin, Presiden Perancis Emmanuel Macron berkata Sekutu Barat tidak harus mengecualikan pilihan dalam usaha untuk mengelak kemenangan berpihak kepada Rusia di Ukraine, biarpun menegaskan tiada konsensus dicapai untuk itu. Pandangan beliau dibuat ketika mesyuarat bersama pemimpin Eropah di Paris bagi membincangkan cara untuk meningkatkan sokongan terhadap Kiev. Macron mengemukakan cadangan itu berikutan kemarahan tentera Presiden Rusia di timur Ukraine serta kekurangan bekalan peluru dan kekuatan tentera yang semakin meningkat di pihak Ukraine. Bagaimanapun, Amerika, Jerman, Britain, Spanyol, Poland dan Republik Czech menolak untuk menghantar tentera darat berperang di Ukraine. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyifatkan kehadiran tentera Laut China di Laut China Selatan sebagai sesuatu yang harus dibimbangkan ASEAN. Jelasnya Filipina secara tegas akan terus mempertahankan kedaulatan wilayah maritim dan melindungi nelayannya seperti yang perlu dilakukan negara ASEAN lain. Tambah beliau, pertembungan dengan China semakin kerap sejak awal 2023 apabila China mengambil langkah menuntut wilayah maritim di 9 garis putus mengikut peta yang diiktiraf negara itu saja merangkumi hampir keseluruhan Laut China Selatan. Jika dibandingkan dengan sempadan maritim yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa, tuntutan China itu bertindih dengan 5 negara ASEAN iaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei dan Indonesia. Perselisihan antara China dan Filipina di sekitar terumbu itu sejak tahun lalu menyaksikan wujud beberapa pelanggaran dengan kapal China yang turut bertindak menembak meriam air ke arah bot Filipina. Korea Selatan akan menghantar doktor tentera dan komuniti ke hospital awam seluruh negara itu dalam beberapa hari lagi. Perdana Menteri Han Duck-soo berkata ia sebagai sebahagian daripada pendekatan kecemasan bagi menyokong sistem penjagaan kesihatan negara itu. Ini selepas doktor pelatih melancarkan mogok besar-besaran bagi membantah rancangan kerajaan meningkatkan kota sekolah perubatan kerajaan. 수술 등 필수적인 치료가 지연되지 않도록 필수 의료 수련을 받은 공보의 150명과 군의관 20명을 3월 중에 우선 투입하고 상황에 따라 추가 투입도 준비하겠습니다. Beliau turut merayu doktor muda untuk kembali bekerja pada Khamis, tarikh akhir yang ditetapkan kerajaan sebelum mengambil tindakan menggantung lesen doktor pelatih yang menyertai bantahan itu. Pihak berkuasa katanya akan mendengar kebimbangan mereka mengenai isu gaji dan persekitaran pekerjaan. Kira-kira 9,000 doktor pelatih menyertai tunjuk perasaan menjejaskan perkhidmatan di kebanyakan hospital awam hingga memaksa pihak hospital menolak beberapa pesakit serta membatalkan pembedahan. Mahkamah di Grozny, ibu kota wilayah Chechnya, Rusia menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun setengah terhadap seorang lelaki Rusia kerana membakar Al-Quran. Nikita Zoravel, 20 tahun, ditahan pada Mei 2023 di bawah undang-undang yang menyinggung perasaan penganut agama selepas dia membakar Al-Quran di luar sebuah masjid di Volgograd. Bagaimanapun, penyiasat Rusia memindahkan kes lelaki berkenaan ke Chechnya. Jawatankuasa Siasatan yang mengendalikan jenayah berat berkata mereka menerima banyak mesej daripada penduduk Chechnya yang memintanya dilantik sebagai pihak yang terkesan dengan tindakan itu. Zoravel mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut dan berulang kali memohon maaf di mahkamah. Jawatankuasa Siasatan berkata tertuduh dibayar untuk membakar Al-Quran oleh pasukan persikan Ukraine. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sekali lagi didakwa di mahkamah.
kali ini bersama isteri ketiganya, Bushra Bibi, atas tuduhan menerima rasuah berupa tanah serta menyalahgunakan kuasa ketika menjadi Perdana Menteri. Pertuduhan terbaru itu menyusul rentetan sabitan terhadap Imran Khan selepas penyokongnya memenangi kerusi terbanyak secara keseluruhan dalam pilihan raya lalu. Imran, 71 tahun, dipenjarakan sejak Ogos tahun lalu berhubung kes lain dan sebelum ini Khan menafikan dakwaan terbabit. Imran Khan juga disabitkan dengan 4 kes dengan hukuman penjara sehingga 14 tahun termasuk 2 pertuduhan rasuah yang turut melucutkan kelayakannya daripada mengambil bahagian dalam politik selama 10 tahun. Perbicaraan kes beliau terpaksa diadakan di bangunan penjara atas alasan keselamatan. Menurut Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Khan dan isteri ketiganya itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas tuduhan berkenaan. Beralih ke berita sukan, tenis terbuka Dubai 2024. Pemain nombor 4 dunia Daniil Medvedev menundukkan pemain Kazakhstan Alexander Shevchenko 6-3, 7-5 pada Selasa. Walaupun permainan servisnya berjaya dipatahkan pada setiap set, pemenang terbuka Amerika Syarikat 2021 dan penyandang juara di Dubai itu berjaya mengatasi Shevchenko. Medvedev menang 4 permainan berturut-turut pada kedudukan 3-5 di set kedua untuk muncul pemenang dalam tempoh bawah 90 minit. Perlawanan pusingan pertama acara ATP 500 itu merupakan yang pertama bagi Medvedev sejak tewas kepada Jannik Sinner di final terbuka Australia bulan lalu. Dia juga terpaksa menarik diri daripada acara jelajah di Rotterdam dan Doha dengan kecederaan kaki dan menyaksikan pemenang gelaran 20 kali itu memperbaiki permulaan musim 2024 kepada 7-1. Dalam perlawanan lain, pemain pilihan keempat kejohanan Karen Khachanov dari Rusia menempaskan pemain Perancis Luca Van Assche 6-2, 6-3. Pemain pilihan kelima Ugo Humber pula berjaya mengatasi rakan senegara dari Perancis Gael Monfils 4-6, 6-3, 6-3 untuk mara ke pusingan kedua. Bola sepak, bakal ketua sukan Bayern Munich baru Max Eberl menaruh keyakinan pasukan itu masih berpeluang mencabar kejuaraan Liga musim ini. Eberl yang akan mengambil alih jawatan tersebut pada awal Mac berkata, tiada yang mustahil dalam bola sepak meskipun Bayern kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Bayer Leverkusen. Beliau pernah beraksi selama 15 tahun di Bayern sebagai pemain remaja dan pro sehingga 1994. Eberl sebelum ini berkhidmat sebagai pengarah sukan Borussia Mönchengladbach selama 14 tahun sebelum menyertai RB Leipzig pada 2022. Leipzig memecahnya pada September selepas spekulasi media yang mengaitkannya dengan perpindahan ke Bayern. The Bavarians minggu lalu memutuskan untuk berpisah dengan jurulatih Thomas Tuchel pada akhir musim susulan prestasi buruk dipamerkan pasukan musim ini. Dunia 10 berakhir di sini dengan paparan Jordan hantar bantuan kemanusiaan melalui udara untuk Gaza. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.